مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya dan juga nikmat menjadikan kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga para penonton sekalian semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat selalu, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita lagi-lagi pada bulan ini, iaitu bulan Rabiul Awal. Dan juga mudah-mudahan dengan adanya program-program seperti ini yang menjadikan kita lebih kenal dan dekat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan mengenalkan kita dengan peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita contohi dan juga yang boleh kita pelajari bersama, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada hari ini insya-Allah sama-sama kita kongsikan berkenaan dengan khutbah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara khususnya lagi iaitu perkara-perkara yang disampaikan dalam khutbah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab sirah menceritakan setelah selesainya tugasan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bermacam-macam perkara telah berlaku ke atas Nabi dan juga umat muslimin pada ketika itu. Penyampaian risalahnya sallallahu alaihi wasallam telah disampaikan, serta pembentukan masyarakat baru yang berdasarkan keesaan Allah dan juga penolakan terhadap ibadat-ibadat ataupun penyembahan berhala dan sebagainya, iaitu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menghasrat ataupun menginginkan ataupun menyampaikan hasratnya untuk menunaikan ibadat haji. Langsung diteruskan hasratnya bersama muslimin yang lain untuk menunaikan haji, dan untuk pengetahuan kita juga, haji tersebut merupakan haji baginda sallallahu alaihi wasallam yang sulung, the only one lah. Maka diberikan nama haji tersebut dengan Hajjatul Wada, iaitu haji perpisahan. Iaitu seramai lebih daripada 100,000 orang berkumpul di Arafah pada hari tersebut, kerana kita pun tahu Al-Hajju Arafah, kemuncak haji adalah pada hari Arafah, ataupun antara rukun haji yang utama adalah wukuf di Arafah. Lalu baginda Nabi SAW bangkit untuk menyampaikan khutbahnya di hadapan mereka, yang mana pada ketika itu tidak ada pembesar suara ataupun tidak ada speaker, tidak ada mikrofon dan sebagainya, tetapi tetap kata-kata Nabi SAW didengar dengan jelas ketika menyampaikan khutbah. Dan dikatakan juga terdapat penyampai khutbah pada ketika mana Nabi SAW menyampaikan khutbah tersebut, kerana terlalu ramai orang, iaitu 100,000 orang lah menghadiri khutbah tersebut. Yang mana dalam isi kandungan khutbah tersebut yang akan saya bacakan nanti merupakan khutbah yang berisikan hubungan hamba Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhannya, dan juga terdapat juga pesanan daripada pesanan tentang hubungan manusia dengan ahli keluarganya, tentang ekonomi masyarakat, tentang persaudaraan seagama dan sebagainya, yang mana ianya harus dijadikan pegangan kepada umat muslimin sehingga masa kini. Kerana khutbah tersebut juga merupakan rumusan ataupun kesimpulan agama Islam itu sendiri, yang barang siapa yang betul-betul menjadikan nasihat itu sebagai petunjuk jalan kehidupannya, insya-Allah dia akan beroleh kejayaan dan juga kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat
kelak nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka khutbahnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, dengar baik-baik ucapanku ini. Sesungguhnya aku tidak tahu sama ada aku ini boleh bertemu dengan kamu selepas tahun ini di tempat ini selama-lamanya. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Maka di sini kita lihat ia merupakan gambaran seolah-olah ia merupakan wasiat ataupun nasihat terakhir baginda Nabi SAW. Ia juga merupakan khutbah yang betul-betul Nabi SAW tekan ataupun diberikan penekanan oleh baginda Nabi SAW untuk umat muslimin bersungguh-sungguh dengar apa yang ingin disampaikan oleh baginda Nabi SAW, yang mana perlu kita fahami, yang mana perlu kita ingati dan juga diikuti umat Islam walaupun selepas kewafatan baginda Nabi SAW sehingga hari kiamatlah. Jadi wahai manusia, seterusnya, wahai manusia, sesungguhnya darah kamu, harta kamu mesti dihormati sehingga kamu bertemu dengan Tuhan kamu, sebagaimana ia mesti dihormati seperti kehormatan hari ini dan bulan ini. Sesungguhnya kamu tentu akan bertemu dengan Tuhanmu dan Tuhanmu akan bertanya akan amalan-amalan kamu. Sesungguhnya aku telah sampaikan. Iaitu perkara di sini adalah nasihat kepada orang Islam agar jangan gaduh, jangan gaduh sampai terjadinya pembunuhan, ataupun jaga jiwa seseorang, jaga diri seseorang tersebut, ataupun jaga diri kita, jaga harta kita. Lagi-lagi banyak pergaduhan pada sekarang ini, semuanya berasal daripada harta, disebabkan pasal harta. Contoh, adik-beradik bergaduh disebabkan harta peninggalan arwahnya, ataupun negeri-negeri berperang kerana apa? Kerana harta juga. Maka sama juga pesanan Nabi SAW mengatakan harta milik seseorang itu sepatutnya tidak diganggu atau diambil oleh orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Maka disebut dalam khutbah itu juga berkenaan kita mesti mesti dihormati darah kamu, harta kamu sehingga kamu bertemu dengan Tuhanmu, sebagaimana ia mesti dihormati seperti mana ia mesti dihormati seperti kehormatan hari ini dan juga bulan ini. Iaitu hari ini yang dimaksudkan Nabi SAW adalah hari Arafah. Hari Arafah yang kedudukannya ataupun kedudukannya tinggilah, ataupun terdapat kelebihan-kelebihan yang terdapat pada hari tersebut. Dengan barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, terdapat ganjaran-ganjarannya. Jadi kemuliaan hari tersebut dan juga bulan ini, iaitu bulan Zulhijjah. Iaitu bulan Zulhijjah ini antara 4 bulan haram, yang mana haram untuk kita berperanglah. Jadi antara bulan yang lain adalah bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab. Maka pengharaman itu mesti kita kena jaga-jaga, ataupun kita jaga jiwa kita dan juga harta kita. Seterusnya Nabi SAW mengatakan, siapa yang ada amanah, maka hendaklah dia tunaikan amanah orang yang minta amanah kepadanya, iaitu selepas harta benda dan juga nyawa yang telah Nabi SAW menyebutkan. Seterusnya Nabi SAW menyatakan tentang jaga amanah ataupun hak orang lain pula. Maka itu pulangkan hak tersebut kepada pemiliknya. Dan Rasulullah SAW memandang berat tentang hutang, sebagaimana sabdanya yang bermaksud diampunkan semua dosa bagi orang mati syahid kecuali jika ia mempunyai hutang kepada manusia yang lain, kerana ia melibatkan antara seseorang dengan orang lain. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga, iaitu dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, yang mana artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan seterusnya, sesungguhnya semua riba hendaklah dibuang dan dihapuskan semata-mata. Namun kamu berhak memiliki modal kamu tanpa kamu menzalimi atau dizalimi. Riba pertama yang aku hapuskan adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib.
iaitu seterusnya Nabi SAW menyentuh pula berkenaan dengan riba, iaitu sistem ekonomi. Itu seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli ataupun menghalalkan berniaga dan mengharamkan segala jenis riba. Kerana dalam dengan melakukan riba tersebut dia memiliki sifat kezaliman, iaitu disebabkan orang yang meminjamkan duitnya akan menjadi terlampau senang. Maknanya dengan dia meminjamkan duitnya saja, dia setelah itu dia dia mengenakan bayaran balik dalam jumlah yang melebihi modal yang dia pinjamkan orang lain. Dan dengan itu dia menzalimi orang yang meminjam. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun, iaitu yang bermaksud, dan jika kamu bertaubat maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Dengan yang sedemikian kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Seterusnya juga Rasulullah SAW menasihatkan akan ataupun menyebutkan akan hak wanita dalam hubungan sesama manusia. Nabi SAW mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya bagi kamu ke atas wanita, yakni isteri-isteri kamu, hak, dan juga kepada mereka ke atas kamu juga hak. Hak kamu ke atas mereka dengan mereka masukkan dalam tempat tidur kamu ataupun bilik kamu ataupun rumah kamu yang mana orang yang kamu benci, iaitu mana kita yang seseorang tu benci tapi dengan ada sebab, bukan benci saya saja, tidak suka dan sebagainya. Dan janganlah mereka bawa perkara yang rosak dan keji, iaitu dengan tak menjaga amanah keluarganya ataupun tidak menjaga maruah keluarganya dan sebagainya lah. Dan jika mereka berbuat demikian, kamu boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak mencederakan, dan jika dia kembali kepada cara yang kamu hendaki, maka wajib atas kamu beri rezeki, makan, pakaian, tempat tinggal yang layak. Yang inilah yang diajarkan oleh agama Islam sendiri. Hendaklah nasihat kepada isteri kamu dengan baik. Sesungguhnya mereka di sisi kamu sebagai pembantu. Kamu telah menjadikan wanita sebagai isteri kamu dengan amanah Allah. Kamu halalkan maruahnya dengan kalimah Allah, yakni dengan bernikah. Maka dengan itu fahamilah kamu wahai manusia akan ucapan ataupun kata-kataku ini. Iaitu Nabi SAW menyentuh juga tentang hak seorang wanita ataupun peranan seorang wanita dan juga tugasan suami terhadap isterinya. Maka ini semua kita boleh lihat bahawa Islam ini menjaga hak sebuah keluarga, yakni pentingnya perihal keluarga ini disebabkan dia akan menjejaskan orang lain. Contohlah, contoh kalau keluarga tersebut mempunyai anak kecil dan sebagainya. Kalau hancur rumah tangganya, anak kecil yang tidak bersalah tadi akan menjejaskan dirinya, dan lebih teruk lagi kalau dia akan menjejaskan kehidupannya disebabkan rumah tangga tadi yang hancur. Seterusnya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku telah sampaikan dan aku tinggalkan kepada kamu, selama kamu pegang padanya kamu tidak akan sesat selamanya, iaitu perintah Allah daripada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Iaitu baginda SAW berpesan kepada kita supaya berpegang kepada dua sumber utama Islam, iaitu Al-Quran, iaitu kitab Al-Quran dan juga sunnah, iaitu sentiasa kita kena baca, kita kena faham, kita kena hayati, dan kita kena ikut kandungan daripada dua sumber ini. Dan kata Nabi SAW mengatakan juga, kerana sesiapa pegang kedua-dua ini, dia tidak akan sesat buat selamanya, iaitu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, iaitu Al-Quran tadi dia menjadikan bagi sekalian manusia dan menjadikan keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Seterusnya, wahai manusia, sesungguhnya tidak ada nabi lagi setelah aku, tidak pula ada umat baru setelah kamu. Maka sembahlah Rabbmu, dirikanlah solat 5 waktu, berpuasalah Ramadan, bayarlah zakat dengan sukarela, berhajilah ke Baitullah, dan patuhilah pemimpin-pemimpin kamu, nescaya kamu akan masuk syurga Tuhanmu. Wahai manusia,
dengarlah ucapanku ini, fahamlah kamu bahawasanya setiap orang Islam itu saudara pada orang Islam yang lain, iaitu keimanan kita buat kita bersaudara. Tidak halal bagi orang Islam pada saudaranya melainkan apa yang dia beri mengikut keredaannya, maka janganlah kamu menzalimi diri kamu. Iaitu Nabi SAW terus mengingatkan kepada kita bahawa tidak ada lagi Nabi setelahnya dan tidak ada umat lagi yang datang setelah mereka, setelah umat Nabi SAW, dan lakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi turut berpesan bahawa semua umat Islam itu bersaudara dan mesti saling mengingati antara satu sama yang lain dengan dengan melakukan dakwah ataupun dengan mengingatkan umat Islam supaya kekal di jalan yang lurus dan tidak berpengaruh ataupun dengan tidak terpengaruhlah dengan amalan hidup dunia semata-mata. Maka setelah itu, akhir sekali Nabi SAW bertanya kepada umatnya, "Ya Allah, adakah aku sudah menyampaikan?" Sahabat-sahabat semua yang mendengar menjawab, "Ya Allah, benar, Rasulullah sudah menyampaikan." Maka Rasulullah kata, "Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad." Ya Allah, saksikanlah sebanyak 3 kali. Ya Allah, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah. Maka itu, kalau kita berpegang kepada isi khutbah tersebut, kita menghayati, kita fahami dan mengikut kata-kata Nabi SAW, kita diberikan kebahagiaan peribadi, rumah tangga kita, masyarakat dan juga negara. Maka itu, marilah kita sama-sama kita eratkan silaturahim antara kita dan kita amalkan dalam kehidupan kita, dan insya-Allah kita dipimpin dan juga dipandu ke arah kebaikan. Maka setelah khutbah tersebut, turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang mana maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatmu kepadamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untukmu. Yang ketika mana Sayyidina Umar bin Khattab, ketika mana beliau mendengar turunnya ayat tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab lalu beliau menangis dan ditanya oleh Nabi SAW, "Mengapakah engkau menangis?" Dan dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahawa sesungguhnya setelah kesempurnaan itu hanya ada kekurangan. Maka sebabnya apa yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar di sini, perkara yang dah sampai ke muncak itu, dia tidak akan berhenti di situ, dan tentu sesudah itu akan ada surutnya ataupun ada turunnya. Iaitu Sayyidina Umar di sini memahami ayat tersebut setelah kesempurnaan agama Islam, dan Allah Subhanahu Wa Taala pun telah redha dengan Nabi SAW, dengan agama Islam ini, maka masa untuk perpisahan semakin hampir. Maka pada episod kali ini, sama-samalah kita terus mengambil iktibar dan pengajaran daripada khutbah baginda Nabi SAW, dan cuba untuk cek diri kita kembali, adakah selama ini kita patuhi akan ajaran baginda Nabi SAW, ataupun dengan kelakuan kita ini, adakah ia akan menggembirakan Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan kita lakukan muhasabah diri kita, kita diberi hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menambahkan lagi kerinduan kita terhadap baginda SAW. Maka itu, saya berhenti sampai di sini dan minta maaf atas segala kesilapan yang ada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.